dan Profesor Madar Dr. Muhammad Yusof Ahmad untuk kita kongsikan hari ini tentang konsep pemerintahan dan pentadbiran Islam. Dan tadi telah pun Ustaz kongsikan dengan kita tentang apa itu pemerintahan. Dan sekarang seperti yang kita janjikan sebelum berhenti rehat tadi, Fatin ingin kongsikan dengan anda apakah tujuan pemerintahan mengikut Islam. Jadi kita terus serahkan kepada Ustaz untuk terangkan dengan lebih lanjut lagi. Silakan Ustaz. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita sebut pemerintahan Islam, jadi kita kena apa-apa kena kait dengan Islam. Jadi kalau pendidikan Islam tadi kita kata tujuannya untuk melahirkan insan yang baik, yang taat dan sebagainya. Negara Islam pula ataupun pemerintah Islam, apa tujuannya? Tujuannya dalam Quran sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun mana negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan mendapat keampunan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan semasa kita memerintah itu mendapat keampunan. Kenapa mendapat keampunan? Sebab kita melakukan yang baik. Kita melakukan yang baik, dia ampunlah. Maksudnya dalam sebuah ayat Quran, al-hasanatu yuzhibna as-sayyi'at. Kita melakukan kebaikan, menghapuskan kejahatan. Kita sedekah sedikit, makanan pisang lah sikit, kita sedekah. Pahala tu menghapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Itu maknanya kita buat baik, terhapuslah yang tak baik. Jadi dalam pemerintahan kita juga, bila kita lakukan satu pemerintahan, kita buat, kita aturkan yang baik, kesalahan kita Tuhan ampunkan. Yang pertama. Yang keduanya, Baldatun Thayyibah ni dia mendapat Thayyibah tu baik. Pemerintah yang baik maknanya baik pada Islam. Bukan baik pada pandangan masyarakat. Bukan baik pada pandangan masyarakat bukan Islam. Dia baik pada pandangan Islam tu sendiri. Jadi sebelum itu pemerintah ni kena faham pemerintah sebenar tu siapa. Jadi pemerintah tu yang kita merintahkan, saya jadi raja, saya perintah. Sebenarnya saya bukan memerintah. Saya ni wakil Allah Ta'ala untuk menguruskan rakyat. Saya wakil Allah Ta'ala untuk menguruskan negara. Wakil Allah Ta'ala menguruskan kampung. Kalau saya sebagai pengurusi kampung, imam kampung, saya ni wakil Allah Ta'ala untuk menguruskan kampung ni sesuai dengan Islam. Jadi bukan kita ikut suka, tak boleh. Dia kena ada peraturan. Apa yang kita buat mesti mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam pemerintahan itu juga, pemerintahan, ketua pemerintah tu tak kira nama apapun. Seperti yang saya sebut tadi, ada nama raja, ada nama malik, ada nama amir, presiden, Perdana Menteri, imam sebagainya. Tak kisahlah tak kira kan. apa nama. Yang pentingnya dia ketua negara, maka dia kena lakukan segala-galanya. Pendidikan, ekonomi, politik, sosial, semuanya mesti merujuk kepada Islam. Baru dikatakan pemerintah Islam. Jadi pemerintah Islam tu apa saja yang kita lakukan merujuk kepada Islam. Mesti mengikut kepada landasan Islam lah. Jadi katakan pendidikan. Pendidikan tu untuk melahirkan manusia yang baik. Baik pada Islam. Bukan manusia yang pandai. Kalau pandai saja, kadang-kadang dia pandai menipu, pandai kecoh, pandai kacau orang. Bila baik pada Islam tu, dia memang baik, dia tak menyusahkan orang. Itu baik. Kalau segi ekonomi, kita nak menghidupkan ekonomi. Ekonomi itu mesti berlandaskan kepada ajaran Islam. Maknanya ekonomi itu tak ada riba, tak ada apa, semua pun dah baik belaka. Itu nama dia Islam. Kalau tidak, kita tak boleh nama pemerintahan Islam. Ataupun tak boleh namakan kita ni mengikut undang-undang Islam. Tak boleh. Kita hanya kita ikut kita sajalah. Tapi kalau kita Islam tu menyatu. Sebab tu kena faham. Jadi kalau student tu dia faham maksud pemerintah Islam, besok satu masa dia akan jadi seorang pemerintah. Dia tahulah apa nak buat. Tapi kalau tidak tahu konsep pemerintah Islam ni, maka kita pada satu kita akan memerintah, kita akan ikut keadaan. Keadaan macam ni kita ikut macam ni. Ikut kemahuan kita dan kemahuan orang ramai. Tak boleh. Dia kena mengikut kemahuan Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita tak namakan Muslim. Itu dikatakan pemerintah Islam. Mana konsepnya, mesti pemerintah tu dia kena tahu dia adalah wakil Allah Ta'ala di bumi. Itu baru dia tahu apa nak buat. Memegang satu tanggungjawab, amanah yang besar lah. Tujuannya menghidupkan sebuah negara yang makmur,
baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, dan mendapatkan ampunan Tuhan. Kadang-kadang negara tu makmur tetapi Allah tak ampun, Allah marah lagi. Sebab apa? Kita buat benda-benda yang dilarang. Jadi dia terkeluar daripada konsep pemerintahan Islam. Jadi itu kena faham itu. Bila faham macam itu, barulah kita tahu apa nak buat. Baik, pemegang amanah ini dia bermula di atas. Mana-mana lah, kita boleh kata mula di bawah, kita boleh kata mula di atas. Kalau mula di atas, daripada yang tinggi saya turun yang rendah, daripada negara turun ke negeri, negeri turun ke daerah, daerah turun ke mukim, kampung. Turun lagi kecil, rumah tangga. Kita kata rumah tangga lah kecil. Kita sebagai rumah tangga ni ada pemerintah dia. Dalam Islam pemerintah dia suami, bapa. Bapa tu pemerintah. Jadi dia kena ambil tahu, dia kena uruskan rumah tangga dia, isterinya, anak-anaknya, semuanya mengikut ajaran Islam. Menjadi tanggungjawab dia, untuk memastikan semua ahli keluarga, tu ikut ajaran Islam. Maknanya yang baik tu dilakukan, yang diperlukan puasa ke solat ke apa semua dibuat. Yang dilarang semua tak buat. Dari segi makanan, dari segi pakaian, semuanya ketua. Kalau tidak ada bapa, mak tu menjadi ketua pada masa itu, menggantikan bapa. Begitu juga dia kena ada apa nama tu, tanggungjawab untuk menguruskan apa yang ada di bawah dia. Kalau mak tak ada, yang tua siapa? Abang ke kakak yang tua. Tu pemerintah tu turun begitu. Kalau ada sebuah kampung, kita namakan imam ke pengusi ke, dia kena ada punya timbalan-timbalan dia. Sebab tu yang jadi pengusi dan imam ni ada kriteria dia. Kalau pengusi masjid, orang yang tidak sembahyang tak boleh jadi pengurusi. Macam mana Macam mana? Nak ambil tahu tentang masyarakat kat situ kan. Dia masyarakat nak kena bagi maju segi apa? Dari segi maju segi kebenaran, maju segi ilmu, maju segi akhlak. Itu dia kena tahu. Kalau tak tahu. Ataupun yang jadi pengurusi itu memang orang warak sangatlah. Orang baik sangat, tapi dia tak tahu yang lain. Dia tahu baik aja. Jadi dia apa saja macam mana nak kembangkan ekonomi, tak boleh. Ekonomi dia tak faham, macam mana dengan sosialnya pula, dia kira nak mengaji saja pun salah juga. Tak boleh juga. Jadi tu, macam Ustaz kena seimbang lah ya. Kena seimbang. Islam tu dia seimbang. Tawazun. Istilah tawazun. Tawazun seimbang. Semua ada keduniaan dan kemasyarakatan dan keakhiratan atau kerohanian, semua dia kena faham. Sama-sama naik. Itu nama dia pemerintah. Tapi orang tak panggil lah pemerintah di masjid tu. Orang panggil imam, orang panggil pengurusi. Tapi konsepnya sama. Peranannya sama. Sebab tu Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang kamu adalah ra'in, pemerintah, pengurus. Tapi ra'in itu mana pengembala. Maksud pengembala tu dia nak kenalkan kita ni, pengembala tu bertanggungjawab atas apa yang dia gembala. Jadi kalau gembala kambing dia tengoklah kambing itu makan siapa punya, kambing makan orang punya, dia dosa juga. Itulah ada. Tapi maksudnya pemimpin. Kulukul ra'in itu mana pemimpin? Pemimpin yang kecil, pemimpin diri sendiri. Kalau tak pimpin, tak reti nak pimpin diri sendiri, ni kan pula nak memimpin orang lain pula kan. Nak diri sendiri pun dia kena tahu, kena ada ilmu Islam ni baru dia tahu pimpin diri dia. Kalau tidak, dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu ini haram halal, dia tak tahu. Jadi pakaian ikut suka saja. Dia kena faham semua, dia boleh pimpin diri dia. Dia kahwin, dia boleh pimpin keluarga dia. Kalau dia diangkat jadi ketua, dia boleh pimpin masyarakat dia. Itu pemimpin tu dia dari kecil sampai ke pemerintah yang terbesar dalam sebuah negara. Semua tu dia kena faham konsep, dia kena faham tujuan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mas'ulun itu maknanya bertanggungjawab. Bertanggungjawab maknanya menjawab di hadapan Allah Taala di akhirat, di mahsyar. Bukan di sini, di mahsyar. Kalau kita faham konsep ni, kita nak buat sesuatu tu kita mesti waspada. Kita tahu ini tak boleh takut nak buat sebab di sana ada soal, bukan di sini. Itu konsep luas. Nama pemimpin, tetapi daripada atas terus ke bawah sampai keluarga, sampai diri sendiri. Sampai sekecil-kecil pemimpin tu dalam diri kita sendirilah. Itulah dia konsep kepimpinan di dalam Islam. Okey, sebentar lagi kita akan kongsikan lebih banyak lagi tentang topik kita hari ini. Mungkin tentang prinsipnya bagaimana pula Ustaz. Dan kita berhenti rehat seketika, kita dengarkan dulu lagu ini hanya di iRadio OUM.